Hai dan Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah Syazman dan hari ini saya akan membentangkan apa itu politik. Baiklah, perkataan politik ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu polisi yang bermaksud bandar-bandar. Dan ada juga yang mengatakan bahawa terdapat beberapa kecenderungan yang luas mengenai ilmu politik moden pada hari ini berkait dengan tradisi intelektual Yunani seperti Plato dan Aristotle. Manakala menurut Kiraman Nader, Presiden Kongres Indah Malaya mengatakan bahawa kegiatan politik wujud sebaik saja mereka bertamadun dan dipraktikan apabila mula hidup bersama-sama. Keadaan ini memerlukan manusia membuat pelbagai keputusan yang melibatkan tindakan mereka bersama. Baiklah, yang seterusnya adalah sistem politik di Malaysia. Malaysia telah memilih dan mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dan definisi demokrasi ini berparlimen adalah rakyat yang turut melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara, manakala Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Demokrasi juga merupakan sistem di mana rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya di mana mereka berhak menyokong atau menukar kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Dan sistem ini berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil. Sejak tahun 2018, Malaysia mengharungi kecelaruan politik yang amat luar biasa dalam sejarah. Tambahan pula kesemua rakyat di negara ini sedang bertungkus lumus memerangi wabak COVID-19 pada tahun 2020. Hal ini bertambah parah semasa pilihan raya negeri Sabah yang mana pihak kerajaan yang sepatutnya mengambil langkah proaktif dalam menangani masalah ini terlalu lambat untuk membuat sesebuah keputusan. Implikasi daripada senario tersebut, rakyat sedar akan kepentingan politik dalam tampuk kepimpinan kerana ia akan mempengaruhi pelbagai takbir urus kebajikan rakyat. Seterusnya ialah kesedaran politik rakyat Malaysia pasca PRU 14 terhadap pengulingan kerajaan. Parlimen Penggal ke-14 melakarkan warna suram kepada lanskap politik negara. Hal ini memberi dampak buruk terhadap sosio-politiko-ekonomi negara. Negara kita Malaysia telah mencatat sejarah pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali dalam tempoh kurang daripada 1 penggal atau pendek kata, kurang daripada 5 tahun selepas berlangsungnya pilihan raya umum ke-14. Secara tidak langsung, sejarah yang tercatat ini juga membuka mata seluruh rakyat Malaysia dalam memilih siapakah yang akan diundi pada PRU ke-15 yang bakal menerajui tampuk pemerintahan yang baru. Seterusnya, kesedaran politik rakyat Malaysia pasca PRU 14 terhadap pewaris negara. Pewaris negara di sini membawa maksud beliau yang bakal menerajui masa hadapan negara. Apabila undi 18 telah ditubuhkan, sudah tentunya memberi nafas baharu kepada politik negara serta perubahan dan peralihan kerajaan. Lontaran itu, hal ini jelas menunjukkan bahawa anak muda Malaysia lebih mementingkan takbir urus dan hasil yang baik. Suntikan besar 5.8 juta pengundi melalui undi 18 melonjakkan pengundian bawah 40 tahun kepada 58% daripada jumlah pengundi mungkin merupakan pukulan penggalak yang terhebat bagi negara kita. Assalamualaikum, saya Hazif Farhan Biahmad dan saya akan membentangkan faktor perubahan kerajaan. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perubahan kerajaan pada PRU ke-14, antaranya ialah kedudukan ekonomi yang terancam, isu dalaman di kalangan ahli politik serta pemimpin dan juga pengaruh media massa di kalangan rakyat. Pertama sekali, kedudukan ekonomi Malaysia yang terancam merupakan salah satu faktor perubahan kerajaan. Menurut Ketua Perangkawan Negara, Dr. Muhammad Uzair Mahyadin, kadar inflasi yang tertinggi dicatatkan ialah pada tahun 2018 yang mencatatkan kenaikan sebanyak 4.7% dan dijangka bakal meningkat sehingga suku pertama tahun 2022. Ini merupakan salah satu sebab utama yang mendorong kepada faktor perubahan kerajaan kerana rakyat menginginkan kestabilan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Di samping itu juga, ekonomi yang baik juga dapat menarik pelabur asing bagi melabur di Malaysia dan pelbagai peluang pekerjaan juga akan dibuka sekiranya ekonomi di Malaysia kembali stabil. Kedua, isu dalaman yang amat ketara dilakukan oleh sesetengah pihak pemimpin yang tidak bertanggungjawab merupakan faktor utama yang menyebabkan perubahan kerajaan pada PRU ke-14. Segelintir ahli politik dan juga pemimpin yang melanggar amanah yang diberikan dengan melakukan pelbagai isu yang berat seperti rasuah, penyelewengan kuasa serta petikan melidah sesama pemimpin disifatkan oleh rakyat sebagai pemimpin yang tidak bertanggungjawab oleh kerana sifat petikan diri mereka yang tidak mengendahkan kebajikan rakyat. Negara kita amat memerlukan pemimpin yang amanah dan jujur dalam mencapai kemajuan negara, dalam masa yang sama juga menjaga kebajikan rakyat agar tidak ditindas. Akhir sekali, faktor sosial serta peranan
media massa yang berfungsi bagi mempengaruhi minda anak muda serta rakyat. Media massa merupakan platform yang amat efektif ketika ini dalam menyalurkan informasi serta pengaruh kepada rakyat Malaysia, terutamanya anak muda. Purata anak muda di Malaysia sekurang-kurangnya mempunyai satu akaun media sosial yang membolehkan mereka menerima pelbagai informasi berkaitan politik. Hal ini juga akan menarik pengundi muda yang amat mudah dipengaruhi, yang merupakan modus operandi kepada parti-parti politik. Sekarang saya akan menerangkan mengenai etika berpolitik mengikut peradaban Islam. Jadi, etika Islam merangkumi segala aspek kehidupan manusia, menjelaskan dan mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya serta dengan alam lingkungan. Pada penerangan kali ini, saya memilih zaman Khulafa' Ar-Rasyidin sebagai fokus utama kita. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin merupakan zaman selepas zaman Rasulullah SAW. Terdapat 4 khalifah yang menerajui pada zaman tersebut, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Uthman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Talib. Antara dasar-dasar pentadbiran Khulafa' Ar-Rasyidin ialah undang-undang dan perlembagaan negara berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Khalifah mempunyai kuasa membuat keputusan berdasarkan pandangan ahli majlis syura dan ijtihad. Khalifah merupakan ketua negara, pemimpin bertanggungjawab menegakkan kebenaran dan memerintah dengan adil, dan terakhir rakyat wajib mentaati pemerintah yang taat kepada syariat Allah. Amat jelas bahawa dasar-dasar ini memberi kesan positif kepada pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Di sini dapat dibuktikan bahawa sifat pemimpin-pemimpin khalifah ini memberi kesan yang besar kepada pemerintahan sesebuah politik, membawa ke arah kemajuan, dan saya akan menumpukan tentang itu, sifat pemimpin. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang yang tegas, berpandangan jauh, kesetiaan dan mengamalkan syura. Khalifah Umar Al-Khattab tegas, berfikiran terbuka, adil dan cekap. Khalifah Uthman bin Affan berpandangan jauh, berfikiran terbuka, prihatin dan inovatif. Manakala Khalifah Ali bin Abi Talib tegas, berpandangan jauh, berilmu dan berani. Kesimpulannya, sifat pemimpin membawa ke arah kemajuan dalam politik dan memberi kesan yang besar dalam pemerintahan. Sifat pemimpin merupakan etika berpolitik di dalam Islam yang patut kita contohi, di mana ia amat penting kerana membawa pelbagai manfaat dan kesan positif. Diketahui bahawa pemikiran-pemikiran politik di dunia ini dapat dibahagi kepada 3 zaman, iaitu zaman klasik, zaman pertengahan dan zaman moden. Kemudian, zaman klasik pula dapat dibahagi kepada 2, iaitu zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Pemikiran-pemikiran para tokoh di zamannya memiliki pengaruh tersendiri bagi penguasa atau masyarakat umum yang hidup di zamannya. Setiap zaman mempunyai tokoh-tokoh yang memberi sumbangan kepada masyarakat pada zaman mereka. Saya akan fokuskan hanya kepada zaman klasik, iaitu zaman Yunani kuno. Hal ini kerana apabila kita mengkaji tentang politik di dunia barat, maka perhatian kita akan tertuju ke negara Yunani kuno kerana di sanalah bermulanya pemikiran barat. Antara tokoh-tokoh pada zaman ini adalah Sokrates, Plato dan Aristoteles. Tokoh pertama adalah Sokrates. Menurut Sokrates, tugas negara adalah menciptakan hukum yang ditaati oleh pihak kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat. Di sinilah terkandung sifat demokrasi. Sokrates dihukum mati dengan cara meminum racun kerana dianggap meracuni pemikiran pemuda-pemuda dengan kepandaiannya. Walaupun Sokrates mati tanpa meninggalkan tulisan ataupun buku, akan tetapi pemikiran Sokrates tetap hidup di dalam pemikiran anak muridnya, iaitu Plato. Tokoh kedua adalah Plato. Plato adalah anak murid Sokrates yang paling besar. Plato banyak membuat buku-buku yang berbentuk tanya-jawab antara Plato dengan gurunya, Sokrates. Dengan cara inilah Plato menghidupkan pemikiran gurunya. Buku yang paling terkenal dibuat Plato adalah berjudul Polity. Buku ini banyak bercerita tentang masalah hukum negara dan disusuli oleh 2 buku yang lain berjudul Politicus dan Nomoi mengenai undang-undang. Tokoh terakhir yang berkaitan dengan zaman Yunani kuno adalah Aristoteles. Meskipun Aristoteles merupakan anak murid kepada Plato, namun mereka mempunyai perbezaan pendapat. Jika Plato dikenali sebagai pencetus dari idealism, sedangkan Aristoteles pencetus dari realism. Salah satu pemikiran Aristoteles adalah menurutnya negara yang terbaik adalah republik konstitusional. Berbeza dengan Plato yang lebih condong kepada aristokrasi. Hal ini disebabkan pendapatnya mengenai tujuan negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat, sehinggalah kebahagiaan masyarakat menjadi kepentingan umum. Kesimpulannya, kita dapat saksikan bahawa mereka berbeza dalam segi pemikiran,
tetapi hampir sama dalam perbahasannya, terutama tentang negara masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Hazani binti Johari akan menerangkan tentang cabaran dalam etika peradaban serta cabaran dalam mengekalkan kestabilan politik di masa hadapan. Pertama, defisit etika ahli politik tanah air yang sedang berkuasa. Dalam aspek politik, perkara yang dibahaskan bukanlah satu perkara yang berlaku disebabkan pasca PRU yang ke-15, tetapi perkara sebegini ini menjadi buah mulut masyarakat. Sifat defisit etika yang berlaku termasuklah sifat pecah amanah, saling mengkhianati, tidak bermoral. Bahkan ada di antara mereka yang mengambil rasuah demi mendapatkan gelaran, pangkat maupun jawatan. Sekiranya perkara sebegini tidak dibedong dari awal, perkara ini akan mengundang padah serta malapetaka kepada negara, bangsa dan juga agama satu ketika nanti. Kedua, mempengaruhi masyarakat dalam mengambil inisiatif kenabian, iaitu dengan menjalankan politik beretika dalam peradaban serta berlandaskan agama Islam bukanlah satu perkara yang mudah untuk diterapkan dalam membentuk sebuah kerajaan, apatah lagi kerajaan yang menjalankan sistem pemerintahan Islam demi membentuk politik negara yang hebat. Politik peradaban yang berdasarkan prinsip kebenaran serta nilai murni juga sekaligus boleh menjadi pemangkin bagi membina negara Malaysia yang lebih dihormati dan juga disegani. Seterusnya, cabaran dalam mengekalkan kestabilan politik demi masa hadapan. Pertama, masyarakat yang tidak bersatu padu disebabkan wujudnya perbezaan parti politik yang berasaskan perkauman seperti MAC dan MIC yang menjadikan aspek perpaduan lebih sukar untuk dicapai oleh masyarakat. Walaupun Malaysia sebuah negara yang hidup dalam berbilang kaum, tetapi aspek perpaduan merupakan satu halangan yang sukar untuk dicapai sejak beberapa abad lagi. Terdapat segelintir pemimpin yang menggunakan perkauman sebagai elemen untuk menarik perhatian rakyat. Sebagai seorang pemimpin yang berpolitik, mereka seharusnya membela nasib masyarakat supaya kehidupan masyarakat lebih terjamin. Kedua, tiada persefahaman antara pemimpin. Aspek persefahaman yang berlaku sesama pemimpin juga sering dikatakan menjadi satu halangan dalam mengekalkan kestabilan politik sesebuah negara. Hal ini berlaku kerana sifat nilai murni yang seharusnya ada pada dalam diri seorang pemimpin itu tidak diterapkan dalam diri mereka. Sejak kebelakangan ini, pemimpin lebih tertarik kepada jawatan dan pangkat yang ditawarkan berbanding menjalankan tugas sebagai pemimpin kepada rakyat. Disebabkan hubungan sesama pemimpin yang tiada persefahaman, boleh berlakunya pertelingkahan sehingga menyebabkan rakyat hidup dalam keadaan yang berpecah belah. Terakhir, pentadbiran yang tidak tulus. Perkara ini bukanlah satu benda yang baru berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin negara, tetapi disebabkan perkara sebegini yang terus berlaku tanpa ada batasan dan halangan daripada pihak yang bertanggungjawab telah pun mengundang kucar-kacir kepada negara. Sebagai contoh, sikap rasuah yang masih menjadi tumpuan utama demi mendapatkan jawatan, pangkat serta harta sehingga terpaksa menggadai nyawa dan juga harta benda. Kesimpulannya, politik adalah satu disiplin ilmu yang menarik tetapi sukar untuk dikaji kerana tingkah laku politik pengundi adalah dinamik ataupun tidak statik, bahkan boleh berubah dengan mengejut. Justru itu, pihak yang menang perlu melaksanakan janji yang termaktub dalam manifesto parti masing-masing. Manakala, pihak yang kalah perlu bermuhasabah dan membetulkan kesilapan diri ataupun organisasi dan boleh bertanding semula pada PRU yang akan datang. Sebagai contoh, para pemimpin boleh mencontohi etika politik dan juga peradaban Islam seperti pemimpin daripada zaman Khulafa' Ar-Rashidin, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang tegas, berpandangan jauh, kesetiaan dan mengamalkan syura. Rakyat telah bersuara dan memilih apa yang mereka kehendaki. Oleh itu, semua pihak perlu menerima apa jua keputusan secara terbuka dan juga menghormati kehendak pilihan rakyat kerana negara demokrasi, rakyatlah yang menentukan pemerintahan sesebuah negara.